So untuk assignment photo tracing ni, dia akan due dia adalah pada minggu kelima. Kita kena buat pada minggu kelima sampai minggu ke-9. Okay. So ada few weeks lagi lah. Sekarang ni minggu ke-4 baru. Okay. Aim to fulfill the CLO2 of the course, show basic computer application skills in the visual art project. Okay. So apa task yang korang kena buat adalah select a local brand of your preference and create initial idea sketches for its mascot. Okay. So minggu ni saya nak korang create initial idea sketches, dan saya nak sketches ni kita buat dalam bentuk hard copy dulu lah. Okay. Dalam bentuk physical dulu. Nanti lepas kita dah confirm design dia, kita akan trace masuk dalam guna software. Okay. Photo tracing. So ada dua software yang korang boleh guna untuk sekejap saya tengok. Oh, dia nak dalam Adobe Illustrator. Okay. So tak apalah, kita akan buat dalam Illustrator. Walaupun sebenarnya kita boleh buat tracing lagi dalam Photoshop, dalam beberapa software lagi. Okay. Okay, you guys kena provide three distinct sketches to your for your lecturer to choose from. Okay. Jadi korang kena buat tiga sketches tu kena tunjuk kat saya. So by next week lah, by class next week, saya expect semua dah ada secara fizikal kat sini kan. So pukul 10 kita jumpa di tempat tutorial kita. Sekejap saya tengok kat mana. Timetable. Okay, kita akan jumpa di studio 2.2. Okay, so nanti dalam studio 2.2 tu kita akan saya akan check lah idea sketches seorang-seorang. Okay. Ensure the clarity and the size of the image are sufficient for tracing. So kalau image tu dia kena clear, line dia kena clear. Kalau image tu tak clear enough, nanti agak susah untuk korang trace. Okay, dia punya line tu. So kalau gambar yang korang scan terlalu kecil atau dia nampak macam pixelated, nanti dia akan bagi kita kesukaran untuk kita nampak mana line tu untuk kita trace. Okay. So import the chosen sketch into Adobe Illustrator and proceed with the tracing process. Okay. So nanti bila kita dah siap, dah confirm dia punya mascot design tu yang berdasarkan local brand tu, baru kita import masuk dalam Illustrator dan kita start the tracing. Okay. So the tracing artwork must be A3 size layout, sama juga macam face slash effect tu. Okay. Dalam bentuk PDF. Name and student's ID at the bottom right corner of your layout. So bottom, bawah, kanan. Okay. Please do not forget to attach the original image that you use for marking purposes. So original image tu saya nak termasuk dua lagi karakter yang tak dijadikan tracing. Okay. Sebab kita hanya trace satu karakter je, satu mascot. Tapi dua karakter yang korang sketch asal tu pun perlu dihantar juga bersama dengan assignment yang pertama kita, assignment kedua kita. Okay. Ni rubric you guys kena study. First of all, kena make sure the time and effort, tools and techniques, effort with design, creativity dan juga finishing adalah mencapai kriteria lah. So straightforward to the criteria 5. So untuk time and effort, kena tunjukkan yang the student spend a significant amount of time of effort carefully tracing each detail of the portrait with meticulous attention to detail. Okay, so time and effort tu kita boleh tengok dari segi detail pelajar dan macam mana consultation tu berlaku bersama lecturer. Okay, tu korang kena capai nombor 5 lah, poin nombor 5. So untuk tools and techniques, untuk kriteria yang paling tinggi, the students use a variety of tools and techniques with great skills and accuracy to trace the mascot. So by default, kalau you guys guna secara fizikal pun saya dah kira sebagai tools juga. Okay, kita lukis secara fizikal kan. Lepas tu kita masuk dalam software.
Dan masa kita guna untuk tracing tu, ada kebolehan untuk guna pelbagai tools, saya akan kira. Okay? Kadang-kadang ada pelajar dia guna, kalau saya ajar guna pen tool, dia guna pen tool tu saja. Dia tak kembangkan lagi dia punya skills tu untuk guna another tools kan. Tapi saya boleh mana students yang gunakan teknik yang lebih daripada apa yang diajar dalam tutorial. Okay? Kena guna teknik tu with great skill and accuracy to trace the mascot. Okay, so accuracy kena ada lah masa trace tu. Okay, and then effort with design. The student brought a high level of originality and creativity. So the key is originality and creativity to the mascot trace. Okay, adding of their own creativity element. So semasa kita trace tu kita boleh tambah elemen-elemen creativity. Macam mungkin boleh tambah shadow, mungkin boleh tambah a bit of background, drop shadow, whatsoever, lighting kan, highlights, boleh tambahkan reflection, okay. So whatever tools yang korang boleh guna nanti, cuba kita apply untuk menambahkan creativity mascot kita nanti, okay. And creativity, the student brought a high level of originality and creativity to trace mascot of their own creative elements. Okay, sama juga macam atas ni. Okay, cumanya beza dia, yang ni dia lebih tengok pada design, yang ni dia tengok pada creativity. So design karakter tu kena bagus lah. Design tu means dia punya mascot tu nampak appealing, nampak cantik, nampak comel, nampak kena dengan tema yang apa nama, yang dia persembahkan, brand yang dia persembahkan. Okay, so creativity tu kita tambah elemen creativity lah. Macam ada tambahan bunga ke, accessories ke kepada karakter tu, highlight, shadow, whatever. Okay, and finishing, the student polish and refine the trace mascot. Line pun cantik, straight je, tak bengkak-bengkok, tak ada line yang bercambah antara satu sama lain. Okay, with attention to detail, creating a polished final product. Okay, so kena create karakter yang kemas dan tidy lah. Okay, alright. So ni contoh. Okay, kalau korang hasilkan macam ni pun dah okay. Cuma nanti bila dia ada represent satu brand, kita korang kena gunalah corporate identity brand tu. Contohlah kalau korang guna Zeus Coffee, so color Zeus Coffee tu macam mana? Okay, well, kalau color Zeus Coffee tu, color dia macam merah dengan color dia putih dengan biru kan. Lepas tu adalah color-color yang masuk dengan coffee. Mungkin boleh apply tema color corporate identity yang ada pada Zeus Coffee tu masuk kepada kita punya mascot. And kena make sure brand tu brand local lah. Okay, brand tu brand local. Contoh kalau food F&B banyak kan yang local. Adley Fried Chicken. Kalau KFC tu dah international. Okay, so maksud saya dia bukan berasal daripada Malaysia. Okay, brand tu. Jadi kalau boleh, bukan kalau boleh, memang arahan kita nak cari brand yang milik Malaysia. So korang boleh tengok lah, boleh Google Malaysian product. So ambil je mana-mana, tak kisah fashion ke, F&B ke, kereta ke, whatever product yang kita boleh jumpa dalam industri kecil, sederhana ataupun industri berat, korang boleh ambilkan jadi mascot. Okay, so yang dikatakan elemen creativity, contoh korang tambah lah, ada aksesori kan, ada rantai, mungkin ada ribbon, ada cap. Okay, ada korang tengok ni highlights ni kan, ada highlights, ada shadow. Okay, ada shadow yang ditambah kat sini kan. Okay, certain ni ada highlight, nampak ada highlight atas ni. Okay, putih ni. Okay, so korang boleh gunakan bentuk apa-apa yang ada, buat dulu sketch dia, approve sketch tu dulu, baru kita pergi kepada tracing. Okay, so well, banyak cara untuk korang cari inspirasi. Antaranya kita tanya Profesor Google kita, character design inspiration. Okay, sebelum tu kena cari dululah Malaysian local brand
apa-apa yang ada, kena tengoklah. Okey. Upon, Attack Parallel. Kalau food and beverage, Malaysia local, FMB, FND, FNB. Okey, food and beverage. Oh, dia tak detect. Food and beverage. Beverage. Brand. Okay. So kita ada banyak lah. Okay, antaranya Asian Meals, Chasing Food, Kepala Batas Bihun, Kopi Malaysia, QP Malaysia. Okay. So ada banyak. Bukan setakat F&B, ada kereta nasional kan. Ada brand-brand, yalah, kereta Malaysia pun banyak. Antaranya Proton, Highcom, Modenas, Pro2. So ada banyak brand yang berkaitan dengan Malaysia, so boleh ambil kira lah. Okay. Okay, adalah isu orang kata Proton sekarang ni sebenarnya milik Geely daripada China kan. Setahu saya 51% dah diokupai oleh Geely, tapi masih lagi banyak share yang dipegang oleh orang Malaysia lah, company-company Malaysia. Jadi brand tu pun berasal daripada Malaysia. Jadi Proton tu kita boleh terima lah sebagai brand lokal. Okay. So ada, selain daripada tu ada pakaian, okay, fashion brand. Contoh, korang boleh guna fashion brand. So boleh pilih fashion brand yang ada di Malaysia lah. Okay. Fern, Alia, Bani Syam, Hanya. Okay. Apa yang baju Melayu yang viral tu apa? Bulan Bintang, Elrah kan. So banyak benda yang korang boleh guna untuk jadikan brand maskot yang ada brand ni. Okay. Oh, salah je. Okay, so mungkin boleh Malaysian technology company. Okay, untuk yang buat nak buat pasal teknologi kan, karakter yang lebih kepada teknologi. Okay, boleh je ambil. Okay. Imagine, okay, tanda kod. Okay. Ada banyak lagi. Kalau macam kat Malaysia ni, antaranya kita ada NEC, kita ada jenama Pendrive, okay. Dan banyak lagi lah tech yang berasal daripada Malaysia. Top 7 tech companies in Malaysia. Sekiranya ada pelajar pilih yang sama, tak apa, tak ada masalah. Okay? Brand yang sama pun tak ada masalah. Tapi karakter itu ada mesti tersendirilah. Okay? HCL Technologies, ini yang berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan teknologi. PictoChart, okay? Boleh buat je. Tech Data Advance, kita ada Emphasis, Veritas Technology, okay? DXC Technologies, okay? Certain brand dia dah ada maskot dah. Jangan you guys create something new lah daripada brand tu. Okay, walaupun brand tu dah ada maskot, you still boleh guna brand tu tapi create a new mascot. Okay. Okay, macam saya kata tadi, kalau ada pelajar yang buat brand yang sama, it's not an issue as long as the character, the mascot is from your original idea. Okay. So tak kisahlah kalau ada 3-4 pelajar yang sama ke design brand yang dia ambil, tapi karakter itu mesti unik pada karakter yang kita buat tu. Okay. Yang pelajar tersebut buat. Okay. So ada banyaklah company yang based on Malaysia lagi, contohnya macam kalau nak buat macam company-company besar Malaysia macam TM, okay, Telekom Malaysia kan, MAS, Malaysia Airlines, ambil juga kalau ada maskot macam brand Malaysia macam Petronas pun boleh ambil sebagai inspiration
untuk kita buat mascot. Okay. Just make sure you guys tak ambil the existing mascot yang ada. Okay. Okay, lepas korang identify brand, jangan susah ambil je mana-mana brand. Fokus kepada karakter dia tu. Okay. So boleh design, boleh tanya Google character design inspiration. Okay. Character design inspiration. So antaranya boleh cari dekat Pinterest, Tumblr dan sebagainya lah, ataupun just tengok kat Google Image ni. So boleh buat pemilihan masing-masing. So you guys juga boleh buat research yang spesifik tentang mascot. Okay. Mascot design inspiration. So korang boleh buat lah, ambil mana-mana mascot ni, tukar color dia ke, buat apa nama, cantikkan lagi karakter tu supaya dia lebih masuk kepada brand yang kita buat. Okay. Saya nak karakter kita tu dia mesti satu badan. Jangan kepala saja macam ni. Okay. Satu badan. Make sure dia satu badan. Okay. So ada banyak, boleh cari dekat Pinterest antaranya. Okay. Ataupun you guys adapt daripada image-image yang ada ni, kita boleh adapt dan kita boleh tambah dia lah. Okay. Kita boleh tambah design dia tu, kita kena tambah, boleh tambah aksesori dia, boleh tambah apa, tukar warna, tukar kostum, tukar dia punya baju, kan? Attire dia tu boleh tukar pakai suit ke macam mana kan? So orang boleh try. Buat dulu atas paper. Itu plan dia punya color, nanti kita akan warna dalam Illustrator. Okay? Ni maksud saya yang kreatif tadi. Belakang dia ada background macam ni kan. So letaklah logo company tu ke whatever. Okay, ada banyak inspiration. Just saya nak korang be kreatif lah untuk buat karakter tu. Okay. So, well, ni contoh lah. Dah ada lah. Kinder. Tapi orang buatlah karakter selain daripada ni. Okay. Tapi kita tengok pun kita tahu Kinder punya identity kan. Merah, apa? Merah putih ni dengan tulisan logo dia kan. Dengan bentuk karakter itu. So, korang boleh buat. Okay. Cuma Kinder ni bukan brand lokal lah. Okay. Setahu saya Kinder ni bukan brand lokal. So, cari brand lokal dan apply. Okay. Mungkin boleh guna UMK pun boleh. Boleh guna bank-bank di Malaysia pun boleh. So, get crazy untuk create kita punya karakter tu. Okay. Okay. Masa korang dah siap buat trace, dah siap 3 karakter tu, nanti karakter tu kena tunjuk pada saya dulu, biar saya improvise dulu, baru kita proceed dengan tracing. Okay. So jangan trace lagi. Tapi kalau nak buat latihan untuk tracing, boleh je. Okay. Saya cadangkan kalau korang nak buat nak main dengan tracing kan. Okay. Macam dalam sesi kelas kali ni pun saya akan tunjuk macam mana tips and tricks untuk kita buat tracing. Okay. Yang pertamanya you guys boleh cari outline. Okay. Outline. Sorry, bukan outline. Outline tu brand. Line art. Karakter. Okay. So imagine that ini adalah sketches anda. Nanti anda kena trace dia masuk di dalam Illustrator. Okay. So boleh belajar teknik untuk tracing ni. Nanti saya akan tunjuk sikit lah. Okay. Kita ambil karakter yang quite familiar. Okay. Contohnya macam yang senang. Mario. Atau Mario. Okay. So kita boleh trace karakter Mario ni. Contohnya this one yang ada full body ni. Okay. So nanti korang kena tangkap dan buat sketches macam ni lah. Lepas tu kita akan masukkan, kita akan pilih satu. Saya akan improvise dulu. Kita akan pilih satu. Lepas tu baru kita buat tracing dalam Illustrator. Okay. So, okay, sebelum ni you guys pernah buat tak tracing? Photo tracing dalam mana-mana paper? Boleh komen tak?
ataupun buka mic. Pernah buat tak tracing sebelum ni? Belum sir. Tak pernah sir. Tak pernah. Ni first time First time. Sir. Okay. Ada soalan daripada Nik Zarfan. Salam sir, nak melukis 3 design tu atas kertas apa? Boleh bebas. Saya bagi bebas. A4 ke. Cumanya nanti dalam dalam kita punya Illustrator tu nanti dia kena A3 mengikut kehendak project brief. Okay. So nak lukis dalam B4 pun boleh, tak ada masalah. Lagipun dia vektor kan, bila kita resize dia gambar dia tak pecah. Okay. Okay, kalau sebelum ni tak pernah tracing, kita start dengan basic shape dulu. Okay, contoh kan. You guys Apple logo. Apple logo. Cuba ambil Apple logo ni dulu. Kita start tracing menggunakan Adobe Illustrator dulu. Okay, so korang boleh download dulu foto ni. Okay. Download. And then import dia masuk dalam Illustrator. Okay. Okay. And then cara nak buat A3 tu sama juga macam Photoshop. Korang boleh pergi ke Adobe Illustrator. Okay, saya guna Adobe Illustrator CC 2024. You guys boleh guna mana-mana version Illustrator. Boleh dapatkan kat Shopee ke, dekat mana-mana Lazada ke kan, yang ada license tu. Cuba install Illustrator dalam minggu ni. Cuba play around. Sebab ada certain Illustrator yang kita install tu dia tak compatible dengan laptop kita. So kalau boleh, tengok dulu spek komputer tu. Kalau rasa macam spek laptop tu agak rendah, you guys install 2019, 2018 punya version pun tak apa. Okay. So kalau rasa laptop tu agak okey, ada graphic card yang bagus, boleh install 2020 ke atas lah. Okay. Okay, ni layout. Basically ni adalah projek yang saya buat. Okay. Sebelum ni. Okay, ni recently ni projek kad raya. Okay, kad raya untuk family saya lah. Family. So saya buat 2 kad raya. Kad raya saya sendiri, saya sekeluarga yang yang ini saya tunjuk Finder. Okay, bila kita dah belajar software ni, nanti kita buatlah kad raya ke apa-apa ke, kad ucapan selamat hari jadi ke kepada mak ayah kita, kepada markah, kepada Pak Wer kan. So tunjuk kemahiran yang kita dah buat ni, korang boleh tunjuk. Mana saya save documents, graphic project, render. Okay, ni kad raya yang saya buat sendiri menggunakan Photoshop. So simple lah. Saya tangkap gambar. Lepas tu ada buat adjustment sikit, and then letak teks belakang tu. Okay. Yang ini kad raya yang saya buat untuk family. Yang ini menggunakan gabungan Adobe Photoshop dengan Illustrator. Yang saya buat untuk family mak ayah saya lah. Okay. So selalunya itulah umi saya tu memang dia selalu minta kad raya. Every year mesti minta kad raya. Okay. Family. So ni elemen yang saya buat dalam Illustrator. Tapi saya assemble semua benda tu dalam Photoshop. Saya assemble semua benda tu dalam Photoshop dan finalize dia dalam Photoshop. Okay. Ni antara elemen yang digunakan lah. Ni reference image yang saya guna sebagai reference lah. Saya download. Lepas tu saya nak guna dia punya color scheme apa semua lah. Okay. Yang ni kita buat sendiri dalam Illustrator. Siapa nak belajar boleh je. Nanti dalam kelas saya boleh tunjuklah a few tips and tricks macam mana nak buat bentuk-bentuk kompleks macam ni guna Illustrator, macam mana nak deal dengan text, all the text ni, and so on. Okay, dan setiap tahun memang saya buat kad raya lah. Cuma yang ini dan juga ini kad akikah anak saya lah. So yang ini totally menggunakan Illustrator. Okay, yang ini totally guna Illustrator. Ni consider sebagai maskot ni. Okay. So banyak projek
saya buat dalam Illustrator, tapi saya assemble dalam Photoshop. Contoh, okay, bila saya buat kan, saya akan buat barang-barang tu, aset-aset yang saya nak guna tu, saya akan buat dalam Illustrator. Tapi untuk assemble dia, saya akan buat dalam Photoshop. Okay, ini contoh kad raya yang pernah saya buat lah. Okay, saya dah tunjuk dah kan. So, basically, teks ni, Kufi punya tulisan ni, saya buat dalam Illustrator. Kita assemble, masuk dalam Photoshop. Okay, so, untuk assignment kita kali ni, dia ikut arahan soalan, memang korang kena buat dalam Illustrator. Okay, so, whatever it is, kena belajar pasal Illustrator. Okay, so, tadi kita nak trace pasal Apple logo kan, start dengan simple, sebab korang belum pernah trace lagi. Okay, so, korang pergi ke file, new. Okay, kalau kita nak create A3 punya paper, korang boleh cari dekat print ni. Dekat print ni. Print. Okay, kat sini ada A3 punya size. Okay, ni A3 punya size. 8, dia guna pixel 841 1190 pt. Okay, point. Okay. Sekejap, ada pelajar nak masuk. Saya approve sekejap. Okay, so A3 ni korang boleh pilih lah, nak pilih portrait ataupun landscape. Tapi saya recommend portrait sebab karakter tu biasanya dia berdiri tegak dalam bentuk portrait kan. Saya recommend portrait. Melainkan memang karakter tu macam dia memanjang, memang karakter tu jenis memanjang ke kiri ke kan. Atau karakter tu adalah seekor lembu ke yang berkaki 4, dia memanjang ke kiri, boleh je nak guna portrait. Okay. Tapi kebanyakan karakter kita tengok dia macam berdiri tegak macam kan, maskot kan. Biasa buat portrait lah. Okay. So boleh pilih yang ini and just click OK. Cumanya untuk buat aktiviti ni tak kisahlah korang nak guna size apa pun, doesn't matter. Okay, just click. Okay. Untuk art and illustration, ambil let's say postcard. Okay. Okay, so untuk trace image Apple tadi, ada beberapa cara. Korang boleh nak letak image dalam canvas kita ni. Antaranya korang pergi ke file, place. Dan korang browse image yang korang download tadi. Macam saya download dekat folder downloads, Apple logo JPG. Ni. Okay. Masa kita nak masuk, sebelum tekan OK ni, ada satu button link ni. Link dengan unlink. Okay, saya recommend korang uncheck ni. Untick link. Okay. Sebabnya, okay, saya tunjuk isu dia. Okay, ni ada link. Okay, saya klik OK. Place. So, saya boleh draw kat mana tempat yang saya nak lah. Dia ada logo X ni. Okay, ini masuk objek ni link. Link dengan sources luar. Okay. Apa beza dengan file, place, satu lagi, unlink. Okay, let's say kita ambil another Apple logo juga. Kita uncheck link ni, kita klik OK. Kita klik place dan kita tarik kan. So, apa beza dia? Yang ini dia tak ada X tu. Kalau kat sini, dia ada X, nampak ni, X ni. X ni maksudnya objek ni di link di dalam PC kita. Somehow, kalau kita save Illustrator ni mana-mana, lepas tu kita copy dalam thumb drive, tiba-tiba bila kita nak buka di kedai printer ataupun komputer lain, desktop kawan kita ke, desktop klien kita ke, bila kita nak buka tu, file tu disappear, hilang. Cannot be found. Sebab dia link dekat komputer kita. Dia link dalam folder download saya ni. Okay. So, cara dia, korang tak payah link. Okay. Uncheck link tadi. Tapi kalau dah tercheck link, korang boleh je nak hilangkan ni dengan cara pergi ke embed. Okay. Ni, dia ada X kan. Korang dah accidentally tertik link tadi. Just klik objek ni, go to embed. So, dia jadi sama macam yang bawah ni, dia tak link. So, kita boleh copy lah mana-mana, kita boleh save file ni ke mana-mana laptop, dia memang import terus masuk dalam Illustrator tu. Faham tak? Dia tak link kat luar. Okay? Kalau file tu link, sometimes guna dia untuk macam ni, contoh kan, korang link satu file tu, tiba-tiba korang rasa nak edit dia punya image tu. Kemudian kita edit, kita adjust dia punya kontras semua, dia akan update terus dalam ni.
Okay, itu function link. Tapi dalam case ni kita memang tak nak edit file tadi kan, kita just nak trace je. Jadi just uncheck the link. So kita tak perlu deal dengan file hilang ke apa whatsoever lah. Okay. Alright. So untuk tracing Apple ni, biasanya saya akan buat macam ni. Pertamanya saya klik this Apple ni, saya akan turunkan opacity dia kepada rendah. Okay, contoh macam like 25, 30 kan. Asalkan dia macam transparent macam tu, so that kita boleh nampak line yang kita trace tu. Okay, and then habis. Okay, so dia jadi transparent rendah. Step 2, korang trace menggunakan pencil ni. Okay. Nanti next week saya akan ajar cara cepat untuk trace, tapi kali ni saya ajar basic dulu. Okay, korang guna pen tool. Okay, pen tool sebab dia precise. Okay, so cari pen tool. Ataupun dia punya shortcut key dia adalah ni bukan pen tool. Ni pen tool. Okay, ni pen tool. Okay. Ni curvature. Ni features baru ni curvature ni. Ya, saya check. Okay, sekejap. Guys, saya check curvature ni. Okay, feature sama ni. Okay, alright. Okay, so pen tool. Yang kedua, you want to make sure that yang korang akan trace ni adalah line. Okay, ni adalah fill, ni adalah line. Okay, sekarang ni fill saya ni putih, tapi line saya transparent. So kalau saya trace, dia akan jadi macam ni. Okay, saya tak nak macam ni sebab saya nak undo, Ctrl Z. Saya nak line tu yang ada warna. So saya tukar supaya yang ini jadi transparent, fill jadi transparent, line ni jadi ada warna. Okay. Ataupun boleh je buat macam ni, klik pada fill ni, klik button none ni. So dia jadi transparent, and klik button yang ini, stroke ni stroke. Ni stroke punya color, double tap and pilih color yang kontra. Kalau saya suka pilih color merah. Okay. So whatever color tak kisah, sebab kita akan tukar jadi hitam juga nanti. Okay. Supaya kita tak confuse yang mana kita tak trace atau yang dah trace. Okay. Ada je designer guna color hitam terus. Well, it depends. Saya suka guna color merah. Tak kisah. Okay. Okay, bila pen tool kita dah ditulis, dilukis, korang boleh start trace. Okay, kita trace, kita tap dekat bucu. Kemudian kita pergi sini. Okay, kita tarik supaya lengkung dia keluar. Okay, nampak tak? Okay, kalau line ni terlalu besar, nanti kita boleh adjust balik size dia. Okay, macam ni saya rasa dia agak tebal ni. Okay, tak apa, tak ada masalah. Nanti boleh adjust balik. Okay, now kita klik lagi. Sambung ke sini. Okay, kalau saya nak klik terus pun ke sini, untuk tutup, saya boleh tarik sikit supaya lengkung itu sama dengan lengkung ni. Tapi agak susah untuk kita samakan. Jadi saya letak kat tengah ni dulu. And then saya drag sikit. Supaya dia jadi macam ni. And then saya sambung kat sini. Tutupkan dia. Loopkan dia. Completekan circle tu. And tarik line tu supaya dia sama. Okay. So siap satu objek. Okay. Bila kita nak create line yang baru. Tekan enter. Just tekan enter. Klik enter. Kita boleh create line baru kat sini. Klik. Dan kita start trace. Ikut line ni. Okay. Biasanya. Kita ambil dekat ujung bucu ni. Ujung bucu. Kita tarik. Tapi kalau korang rasa macam, macam tak boleh lah. Okey, tak apa. Undo, Ctrl Z. Okey, jap. Saya rasa line ni terlalu besar. Saya undo dulu. Saya pilih ke atas ni. Dekat 1 point ni. Dalam 0.5. Okey, 0.5. Well, depends pada size canvas korang lah. Okey, saya klik sini. And then, saya start tracing. Make sure dia sama. Okay, make sure dia sama macam ni. Okay. And start tracing macam ni. Okay. Kalau korang tersalah letak, boleh undo, Ctrl Z. Tapi, kalau macam ada salah sikit-sikit, korang just continue je dulu. Nanti kita boleh adjust lagi point-point yang kita tambah ni. Ni semua boleh adjust lagi, so don't worry. Okay.
Okey, ni penting. Kita tarik, okey, samakan dia macam tu. Okey. And then okey, bila nak buat macam ni, tak boleh kan, susah kan. Saya undo kan. Susah kan. Cara dia korang tekan option ataupun alternate biar dia jadi macam ni. Alternate panjang, tekan long press alternate. Okey, stroke handle ni korang tarik dia menuju ke sini. Supaya line next yang kita klik dia ikut direction tu. Dia macam kita belajar vektor dalam matematik kan. Okay. So, saya ulang kalau handle ni korang tarik ke sana, dia akan tarik lagi line tu dengan lebih cengkung. Okay, jadi kita tarik line ni, tekan alternate nak tarik, alternate. Okay, klik ke sini. Kemudian baru kita proceed with the tracing. Okay, macam tu. Okay, kalau nak ubah, nak gerak antara canvas, tekan space bar. Korang jadi hand tool, korang boleh tarik dia ke bawah macam ni. Okay. Ataupun zoom in, zoom up guna korang punya trackpad lah. Okay. Okay, now kita klik kepada sini pula. Okay, make sure dia sama. Okay, now ni line dia tajam kan. Nampak dia macam tadi. Korang nak menuju ke bawah ni, tekan alternate ataupun option dalam Apple. Halakan handle ni ke bawah. Okay, ke sini ke. Macam tu. And then masukkan line kita. Okay. Okay. And then masukkan lagi line kita. Dan ini tracing ni memang memerlukan skill sikit lah. Kalau korang tak biasa, korang kena biasakan diri lah. Okay. Saya tarik macam ni. Biasa orang letak dekat bonggol, betul-betul dekat bonggol tu. Okay. And then tarik. Make sure dia sama. Okay. Kalau tak sama, korang still boleh adjust lagi. Tekan option ataupun alternate dalam Windows. Korang still boleh adjust lagi angle dia ni. Okay. Alright. Ni angle ni semua ni boleh adjust. Okay, sambung. Kalau korang macam terklik line, tersalah klik apa semua, it's okay. Just tekan enter. Just klik balik dekat ujung ni. Dia akan continue line kita ni. Dia akan continue. Okay. Okay, sometimes you akan dapati, macam susah je kan. Okay, tak apa, tak ada masalah. Handle ni korang kena control, tarik dia ke sini sikit. Menuju ke direction yang korang nak tu. Okay, macam tu. And then, boleh tarik line yang baru. Okay. Make sure korang dapat line yang se-precise mungkin lah. Dengan objek yang kita nak trace tu. Okay. And then, tutup. Okay, kalau dia macam susah nak sama, just tambah lagi satu line kat sini. And then, close the loop. So, korang akan dapati logo Apple ni macam ni. Okay. Dan, bila saya dah trace ni kan, saya boleh select kedua-dua image yang saya dah trace ni. Satu yang ini. Okay, image yang saya dah trace ni dah siap ni. Korang boleh delete ataupun letak dulu dia ke tepi sebagai reference image nanti. Okay, image yang ada ni. Okay, korang boleh tukar dia jadi fill. Tekan ni, switch. Tukar dia jadi fill. Dan adjust color fill dia ni. Kalau ikut color asal Apple logo ni adalah color hitam ni kan. Okay, ataupun grey lah. Apple suka hitam dengan grey. So, boleh buat grey macam ni. So, jadilah logo Apple yang kita dah trace. So, logo Apple ni antara praktis yang saya suka ajarlah untuk orang yang betul-betul tak pernah trace. Okay, sebab dia ada loop dia tu. So, kita boleh praktis. So, perhatikan. Saya undo. Okay, image yang ini, saya besar, opacity saya terangkan balik. Okay, ni image asal. Ni image yang kita trace. Okay, image ni, yang asal ni, ini adalah bentuk raster grafik. Okay, raster grafik sebab dia ada pixel
objek yang kita dah trace di dalam Illustrator yang ini, dia adalah vektor grafik. Okay. So, raster grafik, kalau kita zoom, dia ada pixel. Saya zoom rapat-rapat. So, awak akan nampak pixel. See? Nampak tak pixel tu? Gambar dia pixelated. Sebab every image yang saya download daripada internet, biasanya dia akan raster lah. Ataupun dipanggil sebagai bitmap image. Okay? Tapi, rasanya kita belajar dalam asas multimedia kan, ada types of graphic kan. Okay, tapi image kedua yang saya trace ni, this one, kalau saya zoom, there will be no pixel. Okay. It's completely sharp dan tidak ada pixel. Okay. It's completely sharp sebab dia vektor grafik. Sebab tu untuk buat logo, dia sangat sesuai untuk buat vektor. Tak kira lah dia nak print besar mana pun, image kita ni takkan pecah. So, kalau kita nak bekerja dengan raster, let's say awak nak buat Photoshop kan. Awak pergi buat dalam size A4, tapi awak pergi print dalam A3 size. Dia akan jadi pecah, pixelated. Okay, bahasa teknologi dia pixelated lah. Kalau vector, let's say you guys buat dalam A3, orang pergi print dalam A1, contoh besar kan. Besar, A1 ni dalam 4 kali ganda A3. Okay? Ataupun AO, 8 kali ganda A3. AO punya size, raster image, dia tak akan pecah. Dia akan maintain. Sorry, raster pula, vector image. Okay? Something yang you buat dalam Illustrator lah. Okay? Tapi kalau you buat dalam Photoshop, you kalaulah katalah benda tu kita nak print nanti, kita kena clear. Benda ni nak print ke tak print? Kalau tak print, okey lagi. Kalau print, kalau melibatkan printing, nak print atas, let's say, banting sebesar bangunan, contoh. Okay? Banting besar. Setinggi 4 tingkat, contoh kan. Kena buat betul-betul. Size kena betul dalam Photoshop. Sebab dia raster base. Okay? Tapi kalau objek besar-besar itu, terus juga ke Illustrator. Okay? Senang. Okay? Cuma Photoshop ni dia sesuai untuk edit foto. Dia lagi power lah untuk buat special effect, foto, apa semua kan. Lagi best lah. Tapi kalau vector grafik ni sesuai untuk branding, benda-benda sharp image, logo, corporate identity. Okay? Sesuai digunakan untuk vector. Okey, lepas tu korang pergi ke image yang lebih kompleks. Contohnya, korang boleh Google line art illustration. Okay, ada beberapa image yang simple. Okay, contoh. Okay, contoh macam buku ni. Okay, kita boleh trace buku ni. Ataupun carilah yang lebih simple. Okay, macam this buku. Okay, this buku. Cari this buku. Okay, saya download image ni. Dan saya import masuk dalam Photoshop. So tadi kita boleh buat place kan. Cara ketiga, kita boleh just okay. Image yang kita download ni kita boleh drag terus dia masuk. Okay, agak besar image ni. So tapi dia ada link . Kalau kita drag masuk biasanya ada link. So korang boleh tekan embed, hilangkan link dia tu. So kita boleh resizekan dia kecil. Okay. Make sure dalam Illustrator jangan distort. Jangan jadi macam ni ataupun jangan jadi macam ni. Please, please, please. Tekan shift untuk resize. Shift supaya dia punya composition dia tak lari. Tekan shift. Okay, lepas tu kita boleh start tracing the buku. Okay. Gambar ni agak besar. So kita adjust dia supaya lebih sesuai dengan canvas kita. Okay. So cara nak trace objek ni simple je. Pertama, kita kurangkan opacity dia. Okay. And certain orang, dia suka lock image ni. Dia suka lock. Dia tak, kalau tak, dia macam terselect ni secara tak sengaja kan. Okay. Korang just klik, pergi ke object, and then lock selection. Okay. So dia lock. So untuk unlock this selection, pergi ke object, unlock all. So dia akan unlock balik lah.
Okay, tapi dalam kes ni kita lock dulu dan kita akan start trace. Okay. Okay. So kalau korang tengok objek ni dia ada line yang tebal yang nipis ni kan. Ni kena biasakan dengan tracing. Okay. Pertamanya korang boleh ambil pen tool tadi and make sure line yang korang trace tu bukan fill tapi line tukar kepada line and then ambil color. Kali ni kita terus ke color hitam lah. So saya nak tunjukkan tak kisah nak guna color apa pun sebenarnya. Okay. Okay, so hitam. So korang tengok line dia. Okay, macam lebih kurang sama besar. Okay, tak apalah. Kalaulah dia tak sama besar, korang undo, adjust dulu dia punya points line ni. Okay, supaya dia lebih kurang sama dengan kita punya tracing. Okay. So kita tap dan start buat objek ni. So okay, follow along with me. Okay, saya nak tunjukkan walaupun objek ni dah siap di trace, dia still kita boleh ubah lagi dia punya angle. Okay, macam ni kan. Tiba-tiba korang nak tarik ke sini, dia jadi tak cantik macam tu. Kena buat apa tadi? Tekan alternate ataupun option, klik handle ni, tarik dia turun supaya dia pergi ke direction yang kita nak buat tu. Okay, so okay, kalau macam ni kan, saya terklik tempat baru macam ni. Okay, tak ada masalah, just undo, Ctrl Z. Okay, tekan balik ke sini. Okay, sambung dia balik. Lepas tu just sambung je. Terus. Okay, sambung. Okay, kat sini ni ada line tebal macam ni kan. Korang just buat je macam ni. Saya tunjuk dulu. Just buat je, just trace je dulu line ni. Tak ada masalah, biar dia dulu. Trace kat line dia dulu. Okay, sampai sini. Sebab nanti tempat yang hitam tu kita boleh warnakan dia. Warna kita akan ajar nanti ya. Okay, so korang tarik naik di atas. Okay, ni tak cantik. Just tekan option. Tarik dia ke sini. Cukupkan line ke sini. And then tarik naik atas. Tarik. And then nak cukupkan loop tak apa. Okay, now tekan enter. Dan enter. Start a new line. Okay. Okay, jangan tap pada objek ni. Tap dulu dekat mana-mana lah. Kita just trace je line baru kat sini. Okay, trace. Trace. Okay, sambungkan dia. Pom. Okay. And then tekan enter. Sebab kita nak buat line baru kan. Tap balik ke sini. Sambung ke bawah. Okay. Sambung. Okay, yang tempat hitam ni, yang macam ada shadow-shadow ni kan. Korang biarkan je dulu. Just biarkan dulu. Nanti kita akan deal with it. Okay. Just trace dulu. Dapatkan line yang kita nak. Okay. Okay, now boleh tekan tekan enter balik. Okay, untuk buat line baru. So cari. Okay, sambung je. Just sambung je line ni. Klik macam ni. Sambung je. Buat lekuk sikit. Supaya dia nampak lebih organik lah. Okay. Sambung. Okay. Tekan enter. Oh, tak sama sikit. Undo. Okay. Nak balik ke pen tool, tekan P. Okay. Pen tool. Boleh. Tekan sini. And sambung. Okay. Okay. Yang ini korang just straight forward macam ni je. Just tambah je macam ni. Nanti kita akan warnakan hitam terus tempat yang tebal tu. Okay. Sambung. Okay. Tekan enter. Sambung ke line baru kat sini. Okay. Just follow along. Nanti tempat yang hitam tu, don't worry. Kita akan adjust nanti. Tempat korang kena detect mana line je. Just trace all the lines. Okay. Okay. Ni macam ni. Option. Tarik handle ke sana. Sebab kita nak suruh dia pergi ke sana kan. Okay, tarik. And then naik ke atas. Naik lagi. Sampai sini. Okay. Okay, tekan P lagi. Tekan enter lagi. Sini ada line satu kan. Tak sambung. So, sambungkan dia je. Okay. So, just like that. Okay. Color kita akan ajar minggu depan. Kali ni korang trace
objek ni dulu. Okay, let's say dah siap kan? You guys boleh ambil objek, unlock all, and then yang ni letak ke tepi dulu lah sebagai reference image kita, ataupun saya just delete terus pun tak apa, tak ada masalah sebab saya dah settle. Objek, line-line semua ni, kalau boleh korang groupkan dia. Okay, groupkan dia. Sebab dia je pecah-pecah ni, line dia pecah-pecah. Okay, line dia pecah-pecah. So, kalau kita adjust dulu. Kalau ada macam line tak sambung, okay, let's say ada line tak sambung kan, kat sini, korang ambil direct selection tool ni, direct selection tool. Tadi kita guna, biasa kita guna selection tool kan. Ni, direct selection tool, yang mouse warna putih ni. Korang boleh select mana-mana anchor point ni untuk adjust dia. Okay, so boleh adjust. Okay, ni semua ni boleh adjust ni. Just tap je, boleh adjust. Handle ni semua boleh adjust. Bagi samakan kedudukan ni kan. Semua boleh adjust. Okay, semua. Let's say, korang rasa ada macam benda tak sambung kan. Okay, kita check betul-betul. Macam tak sambung sikit kan. Kalau boleh bagi dia sambung macam ni. Melainkan memang design dia tak sambung lah. Sebab kalau tak sambung, dia susah nak warnakan nanti kawasan yang ni. Jadi kita kena cari line yang tak sambung, kita sambungkan. Okay. And then kalau rasa memerlukan lebih detail, katakan kat sini kena ada lekuk baru kan. Nak tambah lebih detail, okay, dekat pen tool ni ada add anchor point tool. Okay, long press dekat pen tool, add anchor point tool. Okay, dekat add anchor point tool ni, korang boleh tambah point-points baru. See? Saya boleh tambah point-point baru. Saya boleh ambil direct selection tool. Saya boleh cari balik point tadi. Point ni kan yang saya tambah tadi. Saya boleh adjust dia kalau saya nak. Okay, semua yang point yang saya tambah ni boleh adjust. Okay, saya juga boleh, tadi add, saya boleh delete anchor point tool. So saya boleh delete mana-mana point yang saya tak nak. Tadi saya tambah 2 kan, saya delete balik 2. Okay, so kalau ada nak tambah detail, nak adjust detail, boleh je tambah kemudian. Just trace dulu bagi cantik. Dan kita akan colorkan everything nanti. Okay. Okay, now kita boleh, you guys biasakan dulu dengan objek-objek simple. Mungkin boleh trace dalam 3, 4. Okay, sebelum tu kita groupkan dulu. Objek ni groupkan dulu. Korang boleh highlight, tekan group, ataupun control, ataupun dalam MacBook kita tekan command, control G. Kita groupkan dia. Okay. So dia jadi group lah, control G. Okay. So kalau nak ungroup, korang boleh klik balik kat sini. Kalau nak ungroup, sama ada tekan ungroup balik kat sini, ataupun pergi ke objek, pergi ke ungroup. Okay. Kat sini ada group, ungroup ada. Okay, lepas ni cuba korang trace something yang ada warna dan senang. Contoh. Cuba korang ambil Goku. Kena Goku? Kena tak Goku? Okay, kita ambil gambar Goku ni. Kita trace gambar Goku. Nah. Okay, saya right click. Saya download. And then, bagi ke Illustrator, as simple as kita drag masuk Goku ni. Dan dia ada X ni kan. Kalau korang nak biar dia link, tak ada masalah. Kalau nak hilangkan link dia, embed. Tekan embed. Okay, so kita ada Goku. Jangan jadikan dia gemuk ataupun kurus. Okay, masa kita resize, kena tekan shift. Okay, kalau tak tekan shift, berdosa. Okay, dosa besar. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kena bertaubat. Okay. Okay, so kita ambil gambar Goku ni. Okay, korang boleh tracekan dia. Masa nak trace, tipsnya, jangan trace highlight-highlight ni. Highlight-highlight ni buat kemudian pun tak apa. Okay, sebab dia macam melambatkan kerja korang. Trace line-line yang visible. Line yang visible. Okay, ni line yang visible ni nampak? Ni visible. Trace. Okay, first, kita kurangkan opacity dia. Nampak sikit-sikit pun tak apa dah. Okay. And then kita lockkan dia. Klik object lock. Okay, lock selection. Ataupun shortcut key dia control ataupun command 2. Okay, command 2 ataupun control 2 dalam Windows. Okay, again saya nak select
saya nak trace guna pen tool, right click kat sini, long press kat sini, pilih pen tool. Make sure line saya ni warna yang kontras. So kali ni saya nak warna, let's say warna biru. Klik OK. Make sure yang ada adalah stroke bukan fill. Ni salah. Kalau macam ni salah, ni fill. So kita tracekan. Korang boleh start mana-mana. Let's say kita nak start dengan sini. Tengok besar tak line dia ni. Oh, agak besar. Undo. Kita pilih point yang lebih kecil, 0.5 mungkin. So bagi test sikit. Ya, okay. Nice, Alright. Okay, so kita trace. Okay. Buat satu line. Dah siap, tekan enter, buat line baru. Kalau boleh, jangan klik balik ke sini, sebab nanti dia, okay, boleh. Untuk Illustrator baru boleh. Tapi certain version Illustrator, kalau korang klik kat sini, dia jadi delete. Okay. Sama ada korang tarik dia sikit ke sini. Okay. Ataupun, ya, untuk version yang baru, korang boleh je sambung terus. Okay, boleh sambung macam ni. Make sure dia agak cantik lah. Okay. So, boleh trace. Yang highlight dengan shadow ni, korang jangan trace lagi. Okay. Just trace bahagian yang visible saja. Okay. Like so. Okay. Nak tambah line baru, tekan enter. Okay, macam ni. Ni maksud saya, kalau kita klik kat line ni, kadang-kadang dia tak keluar tau. Dia tak keluar yang baru. So, biasanya saya buat macam ni. Saya klik jauh daripada objek asal tu. Okay, saya buat loop dia macam ni. Option, tarik sebab kita nak loop dia menghala ke atas. Dan kita tambah macam ni. Okay. So, dia jadilah macam tu. Okay. Enter. So, trace lagi lah tempat-tempat yang mana ada line. Okay, tekan P untuk pen tool. Sebab tadi saya tekan L. Dia jadi line. Okay. Option. Alternate. So, kena ikutlah line rambut. Seperti mana lukisan Akira Toriyama. Okay. Again, option. Drag dia ke bawah. Ataupun alternate, drag ke bawah. Supaya dia ikut, line kita tu diikut kepada kita punya direction tu. Okay, saya buat cepat-cepat. Kalau ada masa, you guys boleh try dulu dengan benda-benda simple macam logo Apple tu. Sebab yang ni ada rakaman, nanti korang boleh tengok rakamannya. Okay, so trace je mana-mana line yang visible. Okay, macam tu. Enter. So je mana-mana line yang kita jumpa, korang trace je. Okay. Enter. Buat line baru kat sini. Enter. Okay, nanti saya ajar korang lepas trace ini macam mana nak jadikan line ni lebih organik. Ada a few cara. Tekan enter. Ada a few cara nak jadi dia lebih nampak lebih organik lah. Dia tak macam robot sangat kan. Line dia tajam-tajam. Option. Okay, tak sama sikit pun tak apa. Jangan lari jauh sangat. Enter. Option, tarik. Ada orang ke dalam kelas ni? Hello? Ada sir. Ada, sir. Ada, okay. Okay, perasan tak tadi kan? Okay, bila saya trace, okay, saya buat macam ni. Okay, tapi bila saya nak sambung line ni, saya tekan enter, saya sambung, dia jadi macam ni. Dia klik atas line ni, dia jadi hilang macam tu kan. Tak sambung. Okay, tak ada masalah. Korang just start daripada sini, just tarik sambung ke line yang asal ni. Macam tu. Memang dia akan berlaku macam pen tool kita tu tak connect tiba-tiba kan. Tak ada masalah. Itu sebab line yang kita tengah lukis ni dia masih aktif. Dia sambung. Okay. So, kita ambil
je, enter, just sambung je macam ni. Okay. So enter lagi. Okay, saya tak nak sambung macam tadi sebab saya tak nak kacau line ni. Saya just ambil daripada sini, baru kita sambung terus ke sini. Okay, dan klik enter lagi, baru kita sambung straight ke atas lah. Supaya tak nak kacau line yang aktif tadi. Okay, sambung lagi terus. Handle ni tarik dia supaya dia menuju ke direction bawah. Matikan kat sini. And then tekan tekan enter. Sambung balik ke sini. Okay, kalau line ni macam tak sambung macam ni, is okay. Teruskan dulu, nanti kita check. Okay, teruskan dulu. Bagi line kita siap dulu. Okay. Nanti kita check satu-satu. Yang mana yang putus tu, kita boleh check balik. Okay, enter. Okay, saya tak nak kacau line yang aktif ni. Saya start daripada sini. Okay. Okay. Enter. Saya tak nak kacau line yang aktif ni, tapi saya start daripada sini. Okay, so macam itulah dia. Basically macam tu. Enter. Okay, start daripada sini pun tak apa. So depends supaya kita tak kacau line yang aktif tu. Sambungkan dia. Okay. Okay. Well, kita teruskan. Enter. Kali ini kita buat kening Goku ni pula. Enter. Okay, sambungkan dia. Enter. Buat another kening. Take time sikit. Saya rasa probably dalam 5 minit lagi. Korang kena tengok saya trace ni. Enter. Okay, so ni ada garisan-garisan ni. Korang boleh je nak imitate. Kalau saya buat je macam ni. Okay. Then another. Okay. Now dia punya mata. Okay, mata Goku ni unik sikit. Dia ada line yang open, terbuka macam ni. Well, untuk color, saya rasa biar je. Korang ikut je apa yang art style yang dah dibuat. Nanti kita akan colorkan dia dengan cara lain lah. Okay, so korang dapati sini ada mata. Okay. Enter. Ambil dia punya line ni. Kalau line tu ada kurus-kurus sikit, korang adjust dia punya point supaya dia lebih kecil. Enter. Okay. Ada mata. Sambil-sambil makan kuih raya, dengar-dengar lagu raya kan. So, okay je nak buat. Okay. Okay, back to hidung. Lubang hidung sikit.
Okay, dia punya mulut. And then dia punya lesung pipit. And then dia punya lower lips dia ni. Okay, almost there. Okay, yang highlight dengan shadow ni, you guys tak perlu trace dulu. Okay, kalau nak practice lah. Okay, tak payah trace dulu. Nanti kita akan buat masa kita buat colouring. Okay. Okay, bear with me sikit lagi. Okay, kalau korang ada stylus ataupun drawing tool lagi cepat kerja kita. So kalau kita ada stylus lagi memang berkali ganda lagi cepat lah. Banding kita guna mouse ni. Dan juga kalau korang ada tangan yang stable, boleh je nak trace guna pencil tool terus. Okay, tak ada masalah. Okay. Cuma saya tak boleh guna pencil tool. Memang tangan saya bergetar. Tak boleh. So just trace whatever lines yang korang tengok. Cuma jangan trace dia punya shadow dengan highlight lagi. Okay. Yang tak sambung ni macam ni yang nampak putus ni. Okay, tak apa, nanti kita boleh adjust. So kali ni kita buat dulu supaya image kita ni nampak visible. Okay. Baru kita adjust dia punya. Sebab minggu ni kita ajar buat line je dulu. Saya untuk warna minggu depan kita ajar. Minggu depan saya ajar secara fizikal. Minggu ni kita just buat dia punya line dulu. Okey, nanti image yang kita trace nanti pun maskot korang tu pun trace guna teknik yang saya ajar ni lah. Okey, senang lagi. Okay, masa tracing ni ada possibility you akan macam apalah susah sangat ni. Sebenarnya dia need hours of practice lah. Kalau kita dah biasa kan, dia tak jadi susah nak buat line tu. Okay. Lepas tu satu lagi, lukisan kita tu kena jelas. Macam dalam project brief tadi kata lukisan tu kena jelas kan. So dengan lukisan yang jelas menyebabkan kita lagi senang nak trace. So lukisan tu kena make sure dia lebih visible lah. Okay. Jangan blur, jangan apa, tak nampak line dia kan. Okay, I think I pretty much got
all the lines that I needed. Okay, now saya nak unlock. Okay, untuk Goku ni saya akan tarik dia letak ke tepi. So this is pretty much line art yang saya dapat lah. So saya boleh convert dia dalam warna hitam. So double tap dekat stroke ni, convert dia kalau warna hitam. Okay, bahagian yang bentuk dia organik. Okay, contoh kan macam line ni. Okay, apa dia punya urat kat tengkuk ni kan dia nampak lebih flat color dia kan. Korang select line yang tepi ni, yang apa yang sepatutnya dia jadi nampak organik ni. Korang pilih dekat uniform ni ada width profile ni kan. Korang pilih yang brush yang macam ni. So bila kita klik ni, nampak tak dia punya stroke kita tu nampak lebih organik. Okay. Same goes dengan muscle yang memerlukan organik ni, korang tukar kepada uniform ni kepada bentuk yang ni. Okay, so dia nampak lebih organik lah. Okay. Boleh tukar satu-satu. Ataupun boleh select multiple. Okay, contohnya nak select ketiga-tiga objek ni. Lepas tu korang tekan shift, select dua objek ni. Okay. Kena kita tukar kan. Perhatikan kan. Ni dia punya kedut dekat pipi Goku ni dia lebih nampak macam flat. So kalau kita tukar kepada bentuk profile yang ini, dia dapat lebih organik. Okay. See? Ada beza kan. Same goes dengan lipatan baju pun sama. Lipatan-lipatan baju ni boleh je korang convert kepada profile yang ini. So dia nampak lebih organik. Okay. See? Banyak beza kan. Okay. Bahagian yang putus-putus tu, okay, korang boleh dekatkan dia balik. Okay, guna direct selection tool. Adjust dia bagi sambung. Okay, kawasan yang putus-putus tu kita sambungkan dia. Macam this one kan. Supaya kalau kita nak color, nak guna paint bucket tool nanti dia kena line tu kena bersambung. Kalau tak dia akan masuk dalam tempat lain. Okay. Kalau macam ni nampak macam tak bersambung, sebenarnya dia sambung ni. Ni sambung ni. Nampak tak dia punya point ni tersentuh dengan line ni. Dia sambung. Okay. Cuma kita adjust dia punya profile tu nampak lebih organik. Okay, so itulah cara untuk trace benda yang kompleks. Jangan lupa kita groupkan dia dulu. Control G. Ataupun Command G. Okay. Groupkan dia. Oh, sorry. Okay. So, objek ni kalau nak simpan, simpan. Kalau tak, boleh delete. And then, masa kita resize tu, ingat, maintain dia punya size. Okay. Tekan shift. Okay. Tapi kalau boleh, jangan resize dulu. Biar dulu macam ni. Okay. Sebab, okay, efek dia kalau saya resize kan, orang akan dapati dia akan jadi rosak dia punya design. Okay. Dia tak pecah tapi dia rosak. Tengok. Sebab line tu dia maintain. Tapi dia tak boleh maintain ketebalan line tu. Okay, sebab tadi kita dah set kepada 0.5 kan. Okay, so saya undo. Kalau korang nak resize, korang kena convert semua line ni jadi outline dulu. So cara dia, transparency pun tak apa. Okay, and then convert all strokes to outline. Klik yang ini. Klik yang ini. Convert all strokes to outline. Baru klik OK. So outline yang kita create tu, dia dah jadi, line yang kita create tu dia jadi outline. Baru kita boleh resize. Okay. Dengan tanpa efek ketebalan line tu. Dengan lepas kita buat flatten transparency. Okay. Again, nak resize, saya nak kecilkan dia, pergi ke object, flatten transparency. Okay. Convert all strokes to outline. Klik OK. So, baru kita boleh resize dan tekan shift. Jangan lupa tekan shift. Okay, satu lagi benda yang korang, saya rasa bagus untuk praktis. Cuba korang cari Gundam. Bukan gandum, tapi Gundam. Okay. Gundam ni
korang boleh trace dia punya muka ni, memang cuba trace dia punya line dia, ataupun cari yang lebih clear lah. Gundam head ke, face ke. Okay. Like this one. Okay, ni clear kan Gundam ni. Cuba korang trace dia punya muka ni. Okay, cantik. Outcome dia akan jadi cantik. Okay, this one ke. Okay. Okay, line yang tebal ni, korang trace je sebagai dua line. Satu kat luar ni macam ni. Satu kat dalam. Okay. Cuma boleh je nak adjust menggunakan, kan kita ada line, ketebalan line tu kita boleh adjust kan. Ni, kalau kita ambil pen tool. Kalau kita lukis line, ketebalan line ni kita boleh adjust kan dekat sini. Oops, tak ada stroke lah dah. Hitam. Ketebalan line ni kita boleh adjust kan. Okay, dekat sini. So kita boleh tambahlah ketebalan line dia tu. Okay. Oh, color dia putih. Saya nak color hitam. Okay. So ketebalan line tu boleh tambah. So untuk line yang tebal-tebal macam ni, korang trace menggunakan outline yang lebih tebal. Ataupun just buat dua line ya, nanti dua line macam ni ya. Okay. Compoundkan dia ke semua macam ni. Nanti kita akan colorkan kawasan ni sebagai color hitam. Okay. Saya tunjuk contoh ya. Save to download. Ataupun saya copy image ya. Saya paste dekat sini. Besar lah pula. Okay. Let's say kita turunkan dia. Okay. Kawasan yang ada black area ni. Okay. Kita turunkan opacity kepada rendah. Okay, kawasan ada black area ni kan. Ambil pen tool dulu. Kita letak color hijau pula. Macam color kita. Okay, kawasan yang hitam tebal ni. Sama ada you guys nak buat macam ni. Okay. Nak buat tebal macam ni. Okay. Adjust dia punya point ni kepada 2 saya rasa. Untuk line yang tebal kan. Adjust pada 2. Okay. Ataupun kalau saya lagi suka guna line yang kecil, let's say 0.25 ni. Okay, saya suka guna macam ni. Buat macam ni. Just trace double macam ni. Okay, trace. Buat double compound macam ni. Nanti kawasan yang hitam tu kita akan colorkan terus. Okay. Contoh lagi kawasan yang area hitam macam ni kan. Ni nanti kita trace, kita trace outline dia kat luar ni. Kita trace. Okay, kita trace. Nanti kita akan colorkan warna hitam kat dalam tu. Okay, faham? Trace lah. Teruskan trace. Nanti kita tempat yang tak di-occupy tu kita akan colorkan warna hitam. Okay. Alright. Okay, saya rasa untuk tracing ni mahu tak mahu memang you guys kena practice. So jangan lupa dapatkan brand satu, lepas tu dapatkan karakter, buat karakter tu atas sketch atas lukisan dulu. Okay. Well, kalau nak dapatkan inspiration daripada AI pun boleh. Nanti bila kita dah siap karakter tu, kita akan enhance juga menggunakan AI. Okay? Tapi kalau you guys adalah niat nak check guna AI, okay, korang sebenarnya boleh guna dekat Illustrator je pun. Okay, dekat properties ni, okay, korang ambil move tool. Okay, ni saya delete. Okay, korang ambil selection tool, bukan move tool. Okay, selection tool. Klik dekat canvas ni. Okay, dekat ujung ni, dekat sini, dia ada satu text to vector ni. Text to vector ni, ada jumpa tak? Untuk version yang latest lah, 2022 ke atas. Okay. Korang boleh create AI sendiri. Contoh kan, dekat text to vector ni, kita nak create, okay, korang boleh create subject, icon,
pattern dengan scene. Okey. Okey, saya create scene dulu. Okey, contoh scene kan. Okey, lepas tu saya styles ni tak ada lah. Kalau ada styles kita boleh. Okey, tak apa, style nanti saya tunjuk. Okey. Kita nak create scene dulu. Okey, katakan scene yang saya nak create adalah, nama dia adalah a moving car at a forest. Okay, at a forest during sunset. Okay, saya boleh generate ni, dia panggil prompting. Saya boleh generate AI ni, generate beta ni. Okay, dia masih beta, dia masih peringkat testing. So saya boleh generate. So Illustrator boleh gunakan prompt yang saya bagi ni untuk create satu scene yang berkaitan dengan a moving car at a forest during sunset. Okay, so sekejap saya delete. Okay, saya generate. Okay, tunggu kejap. Okay, dia akan keluar terus ke atas scene kita tu, bentuk scene yang kita buat. Okay, ni scene. Kalau saya tap this one, dia akan tukar kepada this one. Okay, dan semua ni adalah vektor. Okay, tukar. Okay, kita boleh generate more. Kalau saya nak, boleh generate more. Okay, see, ada a few option. Dia generate 3. So, korang boleh pilih lah yang mana yang korang nak. Okay, itu scene. Okay, dekat sini. Okay, dekat atas ni ada ni, style picker ni kan, style ni. Okay, kalau kita ada preset. Okay, contoh lah, contoh. Macam contoh. Okay, ni saya delete lah. Saya tak nak guna. Okay, contoh saya ada, let's say kita type vector art. Okay, let's say kita nak menggunakan style macam ni. Okay, saya copy this image. Okay, saya letak dalam Illustrator. Masya Allah, sana. Okay. Okay, saya nak ambil style daripada image ni dalam scene saya. Kat sini, saya klik scene. Okay, and then dekat style ni, okay, dekat style ni, tak boleh buka. Okay, dekat style ni, ada reference, okay, ada reference set ni. Orang klik dia. Popular. Okay, buka dia. Okay, dekat sini ada picker. Okay, kalau artwork, korang boleh pilih artwork korang lah. Tap dia kat sini. Okay. Kalau picker, kita tap kepada picker ni, kita tap kepada objek ni. Okay. So, Illustrator akan copy style ni. Dia akan implement di atas scene kita. Okay, contoh kan, saya dah pick picker tadi. Saya klik pada objek ni. Okay. And then, okay, ni saya punya ni, a moving car at the forest during sunset. Saya klik generate beta pula. Beta tu raja. Okay. Generate beta. Okay, dia akan copy style yang ada pada artwork yang saya select tadi. Dan dia akan apply terhadap artwork kita ni. Okay. Dia dekat-dekat style dia. So, saya select selection. Saya dapati dia akan jadi macam ni lah. Okay. So, artwork ni kita boleh guna untuk kita punya style. Okay. Okay, itu scene. Okay. Next, saya delete dulu. Okay. Ada, sebab kita nak buat karakter kan, kita ada subject. Okay, subject. Korang klik subject. And then korang klik dekat preset ni, korang boleh letak
nama subjek. Let's say a character, a girl character lah, a girl character, ataupun tak ada character, a girl mascot with coffee theme. Contoh, okay. And then, okay, sebelum tu kat sini dekat setting ni ada minimal dengan kompleks. Lagi kompleks korang letak, lagi kompleks lah dia punya image, lagi lama dia proses. So untuk idea testing ni korang just maintain kepada yang ini je. And then korang create, generate. So dia akan create berdasarkan prompt a girl mascot with coffee theme ni. Dia akan create 3 asset, 3 karakter untuk kita guna. Okay, ni adalah karakter yang di-create. Okay. So korang boleh gunalah. Kalau kita nak, kita boleh guna. Okay. Kat sini ada option lain. Korang boleh pilih. And a few more. So boleh guna prompting ni. Mungkin mungkin nak guna animal lain. Giraffe ke? Mungkin fox ke? A fox mascot with coffee theme. So generate data. So dia akan generate untuk kita. Dan kat sini kita boleh explore idea yang kita nak lah. See? Mascot untuk coffee. Tetapi jangan hantar yang ini sebab ini ada, saya boleh senang sangatlah untuk detect kalau korang create guna AI. Okay. Dan korang kena based on sketches korang. Tapi korang boleh je nak ambil idea daripada Fox ni, masuk ke dalam sketches, kita trace character version kita balik. Okay. Faham kan? Okay. Alright. Well, boleh guna text to dia panggil apa dalam cerita ni? Text to vector graphic. Okay, text to vector graphic kalau korang nak guna boleh guna. Okay. Okay, so that's it. Itu saja dari saya. Thank you very much semua. All the best untuk assignment kedua. Kalau ada apa-apa saya akan standby sampai pukul 2. Boleh tanya saya. Okay, so thank you semua. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, sir. Selamat Thank Raya. you. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, selamat raya. Hari Raya. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Alright.